Assalamualaikum, nama saya Abdullah Amir Mujahid bin Abdul Razak, nombor menteri 049870. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Daniel Zarif Khairi bin Khairi. Nombor metrik 050635. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Fattah bin Ibrahim dan nombor bateri 050894. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Norizman bin Nur Rashid, nombor metrik 051569. Hati manusia ini akan tercondong kepada orang yang bersikap lemah lembut kepadanya. Oleh sebab itu, di antara kewajipan da'i atau mubaligh adalah memilih kalimat yang lemah lembut dan tidak kasar agar dakwah itu akan diterima dengan lebih lancar. Jangan sampai golongan ini lari daripada agama padahal dakwah itu belum sampai kepada mereka. Seorang da'i tugasnya ialah mengajak manusia kepada ketaatan. Oleh sebab itu, banyak bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya agar da'i bersikap lembut ketika berdakwah agar dakwah mencapai sasaran khalayak dengan baik. Firman Allah Taala, ajaklah manusia kepada jalan Rabbu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Imam Al-Alusi mengatakan, melainkan dengan cara yang paling baik, iaitu dengan perangai yang paling baik, seperti balas yang kasar dengan yang lembut, marah dengan yang sabar, kerusuhan dengan ketulusan, dan emosi dengan santun. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Namun demikian, bukan bermakna seorang da'i itu harus ataupun selalu bersikap lemah lembut dalam segala keadaan. Bahkan pada keadaan-keadaan yang tertentu, dia dituntut untuk bersikap tegas dan lebih keras. Sikap lemah lembut dan keras ini diletakkan pada tempatnya yang masing-masing, dan itulah hikmah yang perlu difahami dan dilakukan saat berdakwah. Akan tetapi, yang perlu diketahui bahawa sikap keras dan tegas dilakukan oleh da'i jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang dakwah qaulul layyin. Apakah perkataan layyin itu? Layyin itu dalam bahasa Arab pada dasarnya digunakan untuk menyebut sifat benda yang boleh dicapai. Contohnya kulit kita, kerusi ataupun dan sebagainya. Tapi kemudian ia digunakan untuk mencapai akhlak dan perangai manusia. Dengan demikian, dakwah qaulul layyinah dapat dipahami sebagai dakwah dengan kata-kata yang lemah lembut, iaitu kata-kata yang dapat dirasai oleh mad'u itu sendiri sebagai sentuhan yang halus tanpa mengusik atau menyentuh kepekaan perasaannya. Jadi melalui perkataan yang lemah lembut itu, orang yang zalim dan kasar tidak akan diberi peluang untuk menunjukkan kekasarannya kepada da'i itu, sehingga ada masa untuk berkomunikasi dengan da'i. Jadi dengan kekuatan pendekatan lemah lembut yang sejuk ini, sekurang-kurangnya penguasa atau pemimpin yang zalim itu akan selesa dengan untuk menjadi mad'u kita. Jika kita katakan pada peluang pertama itu kita belum memberi kesan untuk menyedarkan mereka, paling tidak kita boleh memberi waktu kepada seseorang itu untuk merenungnya kembali. Seterusnya, perkataan qaulan layyina yang terdapat dalam surah Taha ayat 44 dalam rangkaian kisah Nabi Musa AS ketika menghadap Fir'aun, di mana ayat itu bermaksud, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Dalam perspektif ini, ayat di atas menunjukkan bahawa berdakwah kepada penguasa zalim seperti Fir'aun hendaklah menggunakan bahasa dakwah qaulan layyina. Dalam bahasa Arab,
perkataan layyin mengandungi maksud berlawanan daripada kasar, iaitu halus dan lembut. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Penyampaian dakwah dengan kata-kata yang berhikmah dan lembut sangat memberi kesan kepada masyarakat pada masa kini. Jika kita lihat pada contoh-contoh yang ada pada masa kini, tokoh-tokoh yang naik dan viral dalam menyampaikan dakwah secara lembut, kita ada Ustaz Sebeliu. Ustaz Sebeliu ialah seorang sebenarnya dia adalah seorang businessman, dan di samping itu di dalam membuat pekerjaan, beliau juga menyampaikan dakwah dengan caranya itu sendiri. Beliau terkenal dengan cara-cara yang lembut. Beliau menghampiri golongan-golongan yang kita kata sebagai golongan yang kasar, tapi apabila dia menyampaikan dakwah, beliau menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut, ternyata memang sangat memberi kesan kepada masyarakat, kepada mad'u yang dia menyampaikan itu. Jadi dapat dibuktikan di sini bahawa sememangnya penyampaian dakwah dengan kata-kata yang lembut ini perlu. Bukannya terus kita menyerang dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata ancaman. Sebaliknya kita harus menggunakan dengan kata-kata yang berhikmah dan lembut serta dapat membuka fikiran masyarakat pada masa kini.